On. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir. Wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Razak, ya Razak, ya Razak. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma. Allahumma Rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Baik. Surah ni ada catatan sikit. Surah ni ada dua bahagian. Two sections. The first section is 1 to 77. 1 ke 77. Second section of this surah number 78 to the rest of the surah. Surah ni, this surah is to tell us the different types of syirik that people do from the aid of the syaitan. Ayatnya ialah ayat 63. The sentence is on 63. Balik muka surat 63. Ya, selepas surah ni ialah surah Nur. Kita akan ajar seluruh surah Nur. Kalau 63. Ayat 63. Kufur manusia, iaitu all the different type of musyrikin. Semua sifat-sifat musyrik ni atas boleh dikatakan tertakluk dalam surah dalam ayat ni. Sifat orang musyrikin. This is the standard behavior of all musyrikin. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadha. Bahkan hati-hati mereka, bahkan bal qulubuhum, bahkan hati-hati mereka fi ghamratin dalam kesesatan yang besar min hadha, daripada ini Quran. Hati mereka tu dalam sesat yang besar daripada ini Quran, akibat daripada tak belajar. Fi ghamratin min hadha, itu dalam kesesatan yang besar daripada ini Quran. Walahum, bagi mereka, a'malun,
min duni dzalik. Ada berbagai-bagai amalan-amalan lain selain pada yang demikian. Once you see somebody do a syirik or bid'ah, that means he definitely is going to do more than what you see. Apa yang awak tengok mesti lebih banyak daripada apa yang dia buat satu. Dia buat satu mesti banyak. Selalu saya kata pada awak, kalau sekiranya if you see an imam or an ustaz do salat, imam as an imam, then he did some bid'ah, one bid'ah before the salat. Contohnya ialah doa kunut, doa iqamah, doa iqamah tidak ada. Bila dia baca saja doa iqamah tu, bermakna berbagai lagi bid'ah dia akan buat lepas pada tu. Kalau dia ustaz yang mengajar, bermakna banyaklah amalan-amalan ajaran-ajaran dia tu yang salah. Itu tanda ya. Tak tahu kena dengar dulu lah. Itu tanda ya. Ni ayat ni. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadha, bahkan hati-hati mereka dalam kesesatan yang besar daripada ini Quran. Akibat daripada tak belajar. Wahum a'malum min duni dzalik. Bagi mereka banyak lagi amalan-amalan selain daripada yang demikian. There are more. If they do one syirik, that means they have done lots more. Hum laha, mereka ini terhadap syirik itu amilun, mereka senantiasa buat. Amilun, senantiasa buat. Baik, sekarang ni ialah maksud sifat-sifat orang yang syirik pada Allah. Bila once you study the behavior of mu'min, that means Allah is going to tell you the opposite of mu'min, that means musyrikin. Automatically, once he tells you about heaven, he is going to tell you about hell. Once he tells you about mu'min, he is going to tell you about kafirin or musyrikin or whatever. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Surah. Benar-benarlah telah menang orang-orang yang beriman. Siapa-siapa yang mengucap dua kalimah syahadat, dia tu sudah menang dia. Siapa dia mengucap dengan hati nurani, kalimah syahadah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila dia cakap, dia once he pronounce this, once he say this, it is an oath to Allah that you are going, that there will be no intermediary for doa, for any ibadah that you do, except direct to Allah. And then the second verse is Muhammad Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. We take an oath to you, Allah, that we are going to obey our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam only. Siapa yang kata, anybody that pronounce this two verse, Allah say, qad aflahal mu'minun, benar-benarlah telah beriman atau telah menang orang-orang yang beriman itu. Bermakna dia ni sudah buang segala syirik yang dia pernah buat. Otomatik. Kalau selama ni kita buat syirik pada Allah, mengucap dua kalimah syahadah tu batal semua, mengampun dosa semua sekali. Hati nurani lah. Start from zero. Alladzina hum fi salatihim. Jadi sifat mereka, sifat, the behavior of this mu'min, sifat pertama, the first factor, alladzina hum fi salatihim khashi'un,
Itu orang-orang yang mereka itu terhadap solat-solat mereka. Those people, those mu'min, with their salat, khashi'un, khusyuk. Mereka khusyuk. Solat mereka tu memang khusyuk. Ya, solat tu sendiri tidak boleh, awak tidak boleh duduk goyang ke macam apa? Macam tiup angin. Tak boleh. Kalau duduk gini ke patah. Tak boleh apa. Dia mesti attention like the soldiers, macam askar lah. Mesti duduk attention. Mesti duduk tegak. Tidak. Berbaris mesti duduk betul dan rapat. Dan dia sembahyang tu, solat tu khasyi'un. Dia khusyuk kerana takut pada Allah. Dia takut. Ibadat yang dia buat tu kerana takut pada Allah. Buat kerana redha pada Allah sebagai Tuhan. Dia redha pada Allah Ta'ala tu Tuhan dia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang mereka itu terhadap perkara-perkara yang tak berguna, lara tak berguna. Mu'ridun, mereka menjauhi diri. Lara ni gini. Example. Kita duduk tepi jalan, kedai kopi. Contoh ni, kedai kopi. Kita tepi jalan, kedai kopi. Lalu tengah kita cakap satu benda yang mustahil lah sebetulnya. Tiba-tiba lalu kereta buruk lalu. Duduk kereta buruk lalu. Kita kata, buruk sungguh kereta ni. Kita kata. Maka startlah berbincang semua hal kereta buruk. Sehinggalah seorang pun kata, oh saya dulu ada Volkswagen buruk sebiji. Lepas tu seorang lain kata, oh saya tengok kereta Volkswagen ni sudah diubah suai, modified. Boleh lari laju 150, saya cuba nak potong tak dapat ni Volkswagen ni. Ada tukar lah. Daripada kereta buruk kepada kereta laju. Tengok. Ni lara ni. Lepas tu seorang pula kata, Allah, saya modify kereta ni pula. Lagi derah. Lepas tu kawan lain pula kata, Allah, jangan ada buat itu lah. Kita beli kereta ni Lamborghini. Beli kereta baru lah. Tukar kereta baru pula. Saya tengok Lamborghini accident pula, tukar pada accident pula. Selamat dia. Orang ni pula, oh kereta Volvo. Langgar itu loader tu hancur kereta tu, ada okey lagi. Oh betul-betul jaga, tukar tak ada apa. Yang ni pula, saya tengok satu Volvo, ya langgar kereta tu hancur semua sekali tu, patah kaki saja. Ada tukar kepada patah kaki dah lah pula. Jadi dia lupa pula kata, Allah, saya jumpa Tok Bomo yang boleh. Awak nak apa daripada kereta buruk kepada Tok Bomo. Lepas tu Tok Bomo pula jumpa Tok Bomo ni. Jumpa Tok Bomo ilmu salah pula dah. Ilmu salah, tukar pada ilmu salah pula. Ini dipanggil cakapan yang lara. Faham? Ada faedah apa-apa. Lepas tu balik, ada bincang apa, senyap balik relax. Begitu je lah. Bermakna orang-orang yang beriman ialah bila awak dengar saja dia bercakap lara saja, awak kena berpaling daripada dia. You cannot stay with them anymore. Kalau awak ni nak jadi orang mukmin, awak tak boleh cakap kosong tu, tak boleh. Kerana senyap ya, ataupun lari. Malah payah nak tinggal ni tu. Amalan. Jadi amalan. Aneh. Kalau tak boleh buat hal tu, tidak mukmin. Kalau orang buat lawak Ustaz, dia buat lawak. Super lah, dia panggil lara. Maknanya apa saja perbualan yang kosong. Contohnya main haji.
Pagi, petang, malam. Haji, main haji. Tak ada. Dan ke haji ke catur ke atau games ke. Okay, ni kau betul. Nak minum tak ada, nak kecing tak ada. Ni game. Tak. Itu semua tu dia panggil lara. Orang beriman tak ada perkara-perkara lara ni, dia bertinggal. Kalau awak tak tinggal tu, tidak lagi. Faham tak? Awak tengok buat ahli bid'ah tu macam mana? Duduk lara kan? Lepas tu awak tengok grup sunnah yang lara tu, supalah. Okey, habis kat tu. Sambung lagi urai banyak contoh saya ni. Jadi sekat dulu lah, faham okey tak? Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan mereka terhadap harta. Zakat tu harta jiwa dia. Zakat tu harta kan? Fa'ilun, mereka tunaikan zakat. Tak tunaikan zakat, satu hal. Jadi nak beritahu tentang zakat pula. Maknanya orang yang tak keluar zakat ni tak usah cakap mukmin lah, tak mukmin. Tidak. Pasal dia ni kena stamp di kepala. Stamp. You know stamp? Cop. Kepala ni. Dan di punggung. Siapa-siapa yang masuk neraka, yang sudah di stamp ni oleh harta zakat dia tu, semua ahli neraka tu cam. Kamu ni tak ada, kamu ni maknanya yang tak keluar zakat, iaitu kamu curi harta 8 asnad tadi. 8 asnad dia curi. Dia kalau dia takdirkan dia tu masuk syurga selepas masuk neraka, selepas ribu juta tahun dia masuk neraka tu, maka boleh masuk syurga. Dan di dahi dia tu masih lagi orang ahli syurga kenal lah. Ni bekas ahli neraka yang tak keluar zakat. Kenal duduk situ, cok duduk situ. Habis cuba bayangkan awak nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana? Stempel dia atas stamp atas dahi. Nak jumpa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mesti nak jumpa, tak nak jumpa Nabi kita. Habis cok atas dahi tu. Malu tak malu pun nak jumpa kan. Nabi kata, dia ni gitu kan. Saya kata, saya tak ada hadis pun. Tak mau kata hadis ustaz pula berat. Tak ada hadis, saya cakap ya tu. Tak ada hadis tu. Saya cuma nak beritahu maknanya lagu tu lah. Baik, zakat kita kena cerita. Kita punya zakat ni, kita kena niat untuk bayar zakat tu, atau kita Awak cabut duit nak keluar zakat tu, niat dah. maksudnya kita kena bagi tahu pada orang yang gitu. Ni zakat saya cukup lah. Ni zakat saya. Kata zakat ataupun zakat. Apa dah? Sebab kadang-kadang kita lalu kita tak. Zakat dengan sedekah tak serupa. Cuba nak tahu mudah. Jumlah dia. Nanti. Nak suruh beza dia. Pencam pegang. Zakat ni awak keluar zakat RM100 kepada satu orang. Kalau orang tu tak pernah lagi terima zakat, ataupun satu orang yang betul-betul berkehendakkan duit, air mata dia meleleh masa awak beri dia zakat. Nampak di muka dia, nampak. Orang yang sama, awak beri RM100 sedekah, dia tidak sama. Nampak dia, muka dia tu tak sama. Zakat ialah awak beri hak dia, yang benda tu sudah hilang daripada harapan dia. Dia tahu harta dia ada, iaitu harta zakat. Tetapi harta zakat ni tidak ada orang yang beri pada dia. So dia berasa benda tu sudah hilang. Bila orang beri pada dia, seolah-olah orang beri balik harta dia. Faham? Sedekah tak serupa. Tak titik air mata sedekah. Tapi zakat titik air mata orang yang terima. Dan keluar zakat ni awak jangan sekali-kali kata ni zakat saya dulu lah, doa saya. Tak, kalau niaga saya maju kan, saya beri zakat pada awak pula.
Awak cakap saja lagu tu, batal zakat tu. Awak kena keluar sekali lagi. Automatik dah zakat. Tak boleh nak ambil duit dan mari balik duit tu, tak boleh. Batal dah. Nak keluar semula. Pasal beri dengan tidak ikhlas dia panggil. Jadi beri itu mengharap sesuatu balik. Bermakna awak tidak laksana tugas sebenarnya. Zakat ni awak beri hak orang. Jangan siapa-siapa bersedekah atau keluar zakat suruh orang yang menerima zakat atau sedekah tu baca doa untuk Allah. Jangan sekali-kali. Apa yang berlaku di tempat keluar zakatnya ialah tempat keluar tu. No. Awak keluar tinggal. Dia kena baca doa. Dan dia memang orang yang terima zakat ni biasanya akan baca doa kepada orang yang keluar zakat. Awak tak payah suruh lah. Baik, zakatnya pula begini. Kena serta sikit supaya semua orang tahu zakat. Zakat is about your wealth, harta. Harta ni misalnya kita niaga buah lah. Niaga buah, terbikai ke buah apa saja, pisang ke apa ke. Buah tadi you beli dengan harga yang sekian-sekian, berat sekian-sekian, so bayar cash kat dia. Dengan kita tahu kualiti barang yang kita beli tu, jumlah dan kualiti. Kemudian kita jual. Okay, kita jual barang tu. Dalam menjual tu, kita ada pekerja contohnya, kita ada pekerja. Pekerja kita tu boleh jadi dia tu lalai ke masa dia timbang tu. Jadi sepatutnya 2 kilo. Sepatutnya 2 kilo beli. Tiba-tiba kilonya 1.9. Masa mata racing tu gerak tu dia 2 kilo. Tengah gerak tu dia pangkat. Nah, bila timbang sebenar 2 kilo. Sepatut 2 kilo. Yang timbangnya sebenarnya ialah 1.9. Kalau lebih tak apa. Kurang tu tak boleh. Maka yang 0.1 kilo tu, 0.1 kilo yang tertinggal saat ni, itu ialah duit syubhah dia panggil. Duit syok. Boleh jadi halal, boleh jadi tidak. Tapi pada fikiran kita memang haram lah duit tu. Tapi kita tak sengaja. Maka bila tak sengaja dia panggil syok. Syubhah dia panggil. Ada sama-sama situ. Pasal kita tidak niat. Dan yang membuat pula pekerja kita pun tak tahu pun. Dia pun tak tahu juga. Misalnya atau satu orang yang jual saat ni, katalah nilai itu RM30. Pembeli pun beri RM100. Nah, dia nak cepat nak pergi, anak dia menangis dalam kereta contohnya. Jadi kita tengah timbang yang lain, dia kata ni duit saya ni. Awak pun ambil tu. Sepatutnya bagi balik 70. Awak berinya 60 ke. Bukan sengaja tu. Tak sengaja lah. Awak dia ingat duit RM20 dengan duit 10. Duit 20. Kenapa duit 10. Duit 10, bukan duit 20 dah. So bila beri tu kurang. Jadi RM10 tu dia adalah syubhah. Or whatever. Misalnya kita jual tu betul dah, semua timbang, semua molek belakang. Cuma barang yang kita jual tu, kita beri pada dia tu mekar ke, rosak ke, lebam ke, putih ke, maka pembeli tu komplain, Allah tipu dah tu kedai ni. Maka duit tu dipanggil duit syubhah. Dan duit syubhah ni lah yang dikatakan untuk jadi zakat tu jadi halal. Zakat tu untuk menyucikan harta, supaya harta tu jadi halal. Harta yang awak dapat tu. Jadi zakat ni kena beri pada 8 asnaf. 8. Wal fuqara wal masakin wal musabih
Ada 8 jenis semua, nanti kita sampai surah dia. Kita akan cerita 8 asnaf ni. Termasuklah orang musafir, orang yang kebakaran, orang jadi hutang. Di grup-grup orang ni, dia zakat ni kena beri kepada orang ni. Tidak boleh zakat ni beri kepada masjid ke. Ramai orang buat masjid, ni zakat saya buat masjid ni. Ni zakat saya beli kapet ni. Tak boleh, tak sah. Zakat keluar tu tak sah. Pasal tak memberi kepada yang berhak. Zakat kena beri kepada orang. Nah, yang kedua, sedekah tadi boleh beri kepada zakat. Kalau sedekah, dia panggil memberkatkan harta tu. Harta tu jadi berkat kerana sedekah. Kerana sedekah. Jadi contohnya zakat kita RM245. Kita pun beri 250. Yang RM5 itu sedekah. Awak beri sedekah pada orang, awak tak keluar zakat, awak beri sedekah pada orang 250. Masih lagi awak ni tak keluar zakat. Faham? Tapi kalau awak beri RM300, yang balance tu automatik jadi, awak kira RM300 tu zakat. Ya sekiranya lebih daripada zakat yang sunnah, maka yang balance tu jadi sedekah. Sedekah tidak akan jadi zakat, tapi zakat boleh jadi sedekah balik. Baik, cara nak kira zakat pula. Cara nak kira zakat, this is very important. Orang yang menanam barang ruji, contohnya beras, gandum, menggunakan fasiliti Allah Ta'ala 100%, misalnya, maka zakat dia tu ialah 10%. Kalau dia timbang, kita kata dia dapat 30 tan beras, padi tu ke, ataupun gandum ke, 30 tan, maka zakatnya ialah 3 tan zakat. Sekiranya dia ambil 1 tan untuk dia bersedekah ataupun dia nak makan, sebelum dikira zakat tadi, maka jadi tanis dia jadi 29 tan lah, kan? Maka 29 tan tu masih lagi awak tak cukup keluar zakat. Dan tak cukup tu kena stempel atas daya. Jadi duit yang awak ambil untuk sedekah ke, untuk makan sendiri ke, itu kena kira balik dengan pokok tu, yang ori tu. Seolah-olah awak tak beri, tak ambil lagi. Faham tak? Tetapi zakat selain daripada tadi ialah zakat binatang. Itu kita akan belajar zakat binatang. Ramai dia kata kita tak ternak binatang kambing, lembu ni. Biar dululah. Kita ambil tentang zakat niaga. Zakat niaga. Contohnya awak tanam betik ke. Betik bukan makanan ruji, bukan boleh kering, bukan boleh disimpan, maka dia tidak dikira sebagai zakat makanan, zakat tanaman. Ataupun kelapa sawit ke, tidak dikira sebagai zakat tanaman. Ingat sekilas tidak 10% lah. Tapi zakat masih ada, iaitu dipanggil zakat berniaga, iaitu 2,5%, 2.5%. Contohnya izat lah, kita kata izat niaga kereta. Dia beli kereta harga sekian, jual kereta harga sekian, pekerja ada, tempat sewa, maka sebulan tu dia kena kira belakang. Kereta berapa buah jual, kereta ni jual, modal kereta ni berapa, jual berapa. Kasar tu, yang kasar tu. Tak termasuk lagi gaji pekerja, overhead apa semua lagi, tak kira lah yang lagi tu. Yang kasar saja. Yang kasar ni modal tolak untung, jualan tolak modal, dapat untung kasar.
Jadi esoknya lagu tu, tulaknya lagu tu, campur semua. At the end of the month, cukup bulan, kita tolak kos tetap. Semua overhead. Semua overhead tolak semua. Bil elektriknya apa, sewa, gaji apa semua. Gaji kita tidak boleh masuk dalam tu. Your pay is not included. You are the owner. Dia tidak cara daripada masyarakat tu, your company tak cara daripada Tuhan. You yang cara daripada Allah Ta'ala. See? Now semua ni duk tipu-tipu. Ni duk tipu, nak tipu income tax benda tu. Kira lah tu. Tapi dengan Allah Ta'ala ya, awak ni Tuhan punya. Ikut share, tak kira lah berapa share awak tu. Okey. Habis kat tu dulu. Kemudian, jadi cukup bulan, tolak gross income, tolak gross cost, dapat real profit. Real profit. So profit tu katalah 30,000, kita kata 30,000 untung. Yang berlakunya lagu ni 30,000 untung tadi, dikira dia gaji dia dah. Dia gaji dia potong dah. Kalau dia punya tu dia potong dah satu. Lepas tu dia ada ambilan advance untuk bayar sewa rumahnya, baju anak sekolahnya, makannya, apa tak kira, atau entertainment apa yang buat keluar ambil daripada company tu. The so called entertainment tu duit you sebenarnya. Awak belanja tu belanja kan dapat pahala. Tiba-tiba kitanya dalam company Malaysia, dalam persyarikatan Malaysia ni dia kira sebagai cost bukan? Am I right, the accountant? Kira gitulah. Tapi dalam kira tapi dalam kira Islamnya tidak gitu. Tidak gitu. So normal calculation untuk profit and loss ni tidak seperti yang dibuat. Iaitu awak ambil saja, apa saja awak ambil kena bubuh balik lah tu, nilai tu. Jadi tadi ada Izzat kata dia tak keluar zakat, tak cukup, biasa. Ada duit tu dia belanja dah. Jadi tengok duit yang 30,000 tu ada 2,000 aja. Apa? Dia sebenarnya untuk 30, tapi dah ni bini A, bini B, bini C, bini D. Anak A, anak B, anak C. Rumah A, rumah B, rumah C, rumah D. Lepas tu kita sendiri tu, bukan? Betul tak? Dia gini, yang mudah sekalinya ialah, awak jual barang tu, tolak modal, tolak kos semua sekali. Mesti ada untung dah situ. Duit tu ada ke, tidak ada ke, you have taken that money already. Dan duit tu adalah zakat. Bermakna keluar zakat ni tak cukup orang Malaysia ni. Tak cukup. Dia keluar zakat tapi tak cukup. Dia pun okey. Bila depan Tuhan, saya tak tahu Tuhan. Aku keluar dari kitab ni, hadis lagi, apa lagi belajar? Tak. Berkawan dengan orang alim tak? Tak. Masuk dulu lah. Masuk dulu, cak dulu. Masuk dulu. Kuaranti dalam neraka. See? Maknanya sekarang ni kena baikilah nah. Yang mudah sekalinya ialah tolak jualan total gross income, sale, tolak cost, termasuk pekerja apa semua. Yang lain tu adalah pendapatan. So dua separate account senang kali kena buat ni. Kalau rugi kita tolak sendiri lah. Kalau ada rugi. Kalau rugi lah. Tak apalah yang rugi tu. Yang untung tu. Semua dah bising ni yang rugi je. Masa dia tak boleh jual barang tu, Allah, ya dia jual harga boleh 100,000 profit tu. Buat dak ya. Betul tak gitu? Bila bercakap dengan siapa-siapa, Allah, rugilah hot tu.
Si kurang. Si kurang lah. Dia aja si tu kurang. Dia jual sebiji tu untuk 100,000 tu dia tak bisingnya. Dia cakap dia jual protosaga ni untuk 1,000 lagi. Itu Masya-Allah. nah, maaflah kena jadi contoh ni, tapi these are things yang termasuk maknanya orang yang berniaga. Orang yang berniaga tu jual air apa semua tu. Sumpah ya belaka tu. Sumpah belaka tu. Termasuklah warung-warungnya, restorannya, restoran Tom Jam tak belanja, tak kira belaka tu. Semua sekali ni tak bayar ni. Dan dia memang bayar tu dia tak cukup, dan dia berpuas hati pasal ulama-ulama dah beritahu gini aja, and it is wrong, no? Jadi kena kira semula lah. Jadi cara nak buatnya gini, nah, cara nak buatnya zakat yang kita keluar, jadi yang untuk bulan ni berapa? Bulan depan kita rugi 10,000 misalnya, kos. Untuk bulan ni 30. Bulan depan rugi 10. Bulan depan pula rugi 5,000. Dan seterusnya. Yang untung tu campur semua yang untung, tolak yang rugi, dapat untung sebenar. Untung sebenar itulah dalam 12 bulan tu, yang untung sebenar itulah zakat. Ataupun awak ambil 3 bulan. Yang ramai tak keluar zakat ni ialah kontraktor, subkontraktor, tukang. Tak apalah, kita mula lah. 2.5%. Niaga situ. Saya tak ada. Saya pakai komputer je. Dia niaga tu. Yang ni pula, yang saya jual kacang je. Jual air saya. Yang dia tu mari tu dengan estima, mari jual air. Dia nak tipu Allah Ta'ala, boleh ke dia tipu Allah Ta'ala ni? Tentu tak boleh kan? So zakat ni kena kira betul-betul. Ya, saya rasa yang terbaik sekali 3 bulan sekali. Bila kita punya niaga ada bulan yang rugi, baiklah kita keluar zakat 3 bulan sekali. 3 bulan kita close account berkenaan zakat. Faham? Tak setunggu setahun lah. Bila setahun kena 30,000 zakat, sayang lah nak keluar ni. Bagi holiday tu lah. Dia pergi holiday lah pun. Ada satu soalan. Macam saya ni jual servis. Maknanya macam projek manager kan. Jual servis. Niaga tak? Tak ada kos. Meniaga lah, awak jual apa profesional awak kan? Meniaga profesional awak kan? Jadi kalau lagu tu arkitek kena zakat dia. Dia jual sini, dia jual akal. Jadi accountant dia tak ada modal apa dia. Pen dia modal ni. Modal kalkulator. You jual expertise tu. Gini, awak nak duduk dalam syak wasaka ke? Awak nak duduk dalam clear? Jelas keluar zakat. Jual zakat lah. 3 bulan. Untuk akaun tu 3 bulan keluar. Yang paling bagus bulan sekali. Awak jangan takut lah. Awak jangan takut bulan depan lama rugi kan? Boleh potong kalau rugi zakat ni. Jangan. Yang memberi rezeki pada awaknya Allah Ta'ala. Keluar je. Kalau rugi, memang tak keluar zakat pun. Dia cita-cita rugi. Dia punya cita-cita. Kita duduk fikir dia, masa rugi kan nak berkira ni. Lah, rugi memang tak keluar zakat. Mana nak baju? Faham? Kalau ROI tu tak return lagi, macam ni? 3 tahun buat ROI je. Dia setahun kena tutup. Lewat pada setahun kena cah lah. Dia cah kira tak keluar zakat lah. So might as well you keluar setahun sebulan sekali lah.
benda pun sikit, zakat tu sikit. So kata misalnya untuk bulan tu ni termasuk pendapatan awak tu. Kita ni tak kira pendapatan kita. Lepas tolong dapat gaji kita nya 10,000. Gaji kita nya dalam company kita nya 10,000. Tolak-tolak semua, oh untuk 2,000 je. Yang 2,000 tu pun kena keluar zakat tu. Tak, 12,000 sebenarnya untuk awak. Yang 12,000 tu kita bayar zakat. Lepas tu kita bawa balik 10,000. Itu kita bayar zakat diri kita pula. Tak ada dah. Sekali je. Sekali tu ya. Oh tak ada dah. Mana Ustaz? Zakat makan gaji itu fatwa tu. Makan gaji itu fatwa. Dia ada exit jumlah sekian, iaitu nilai Pencarian. nilai duit dinar itu kena tanya majlis agama lah. Nah, saya tidak mahir sangat tentang tu. Jadi kena tanya saya. I don't educate myself dalam itulah lagi. Macam saya tidak educate diri saya untuk pandai baiki kereta lah. It is very simple baiki kereta. And yet I don't educate myself to. So bila rusak kita pergi upah lah. Payah tak? So zakat habis kita zakat. Ni off dulu sekejap. Ni habis kita zakat. Okey. Bab seterusnya, ayat ke seterusnya iaitu surah Al-Mu'minun lagi. Walladzina hum, dan orang-orang yang mereka itu furujihim hafizun, mereka terhadap kemaluan-kemaluan mereka jaga. Jaga honor dia panggil. Jaga honor, kemaluan ni. Your sexual organs tu you jaga betul-betul. Dia cakap tegak-tegak ni pasal benda yang bermakna awak tidak bolehlah berkelakuan obscene ke atau pakaian seksi ke. Kena jaga belaka lah, baik lelaki baik perempuan. Pakaian betul molek belaka, tapi all crook and cleanliness kau. Nampak semua tu tak boleh lah. Tak boleh. Jaga tu dia panggil termasuk jaga. Pakai tudung dah, tapi tidak nampak belakang. Jadi dia pakai baju adik dia. Macam anak saudara. Jadi hang lagu tu macam buku buah laka. Ni kena jaga. Itu perempuan, lelaki pun serupa. Dia pakai seluar ketat. Semua nampak belakang. Tak boleh. Walaupun orang lelaki yang tengok, tak boleh apa. Nak masuk dia kan, nak suruh masuk dia 2 ni ngajar ni. Batai banyak sekali. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, melainkan terhadap isteri-isteri mereka bolehlah. Mana isteri kepada suami pun bolehlah. Aw ma malakat aymanuhum, atau hamba-hamba yang mereka miliki, hamba abdi. Ni ayat ni ada lagi ni, ayat hamba abdi ni ada lagi. So hamba abdi ni akan berlaku apabila berlaku jihad sabilillah, yang mana yang engkar pada tauhid ini akan dapat ditawan dan jadi hamba abdi. Not fit to be a person. Not fit. Pasal Allah Ta'ala yang cipta dia tu, dia tak nak percaya, tak layak dia hidup sebagai manusia. Boleh dijual, boleh dimiliki. Orang kata hamba abdi tak ada. Tu pasal khalifah tak ada. Ada khalifah start ABC semula. Tak ada mangsa apa ni. Ni ayat Quran kan ni.
Tapi ada isteri orang perempuan yang memiliki hamba abdi lelaki, dia tidak boleh tunjuk aurat dia kepada hamba abdi lelaki, dia tak boleh. Orang lelaki boleh tunjuk aurat dia kepada hamba abdi dia yang perempuan boleh. Zaman Nabi nya kata, ikut riwayat lah, riwayat saya tak tahu sahih ke tidak. Maknanya zaman Nabi ini adalah gini, pakaiannya dia pakai sekat ni, perempuan dia, orang hamba pakai sekat ni, pakai kain lah. Ada Mak Saleh pun ada. Kira, tak kira siapa, hamba abdi dia. Ada sampai beratus pun ada. Harga berapa seorang? 120,000 nilai sekarang, 120,000 seorang. Itu yang biasanya tu. Kalau yang comel ataupun kalau lelaki yang gagah tu, tu lagi mahal. Yang ada expertise tu, tu mahal. Nilai hamba abdi tak sama kan? Tak sama. Ranking lah. Jadi hamba abdi ini ada dalam hadis pulanya akan digunakan sebagai tebus dosa dan sebagainya. Ada dalam hadis-hadis lah. Mana kena syaratnya ialah kena bebas hamba abdi. Bebas hamba abdi itu ada 3 kategori. Satu kategorinya ialah hamba abdi yang kafir. Bebas hamba abdi yang kafir. Satu lagi kategori bebas hamba abdi yang muslim. Dia muslim dah, tapi dia muslim selepas dia jadi hamba abdi, maka dia tu hamba abdi. Jadi kalau tuan dia nak bebas, dia boleh. Orang lain tak boleh bebas dia. Tuan dia saja boleh. Yang tiga, hamba abdi keturunan Nabi, keturunan Quraisy, dibebaskan, dia nilai lain. Maknanya ada orang Quraisy dia jadi hamba abdi zaman Nabi tu. Senang belaka dah. Saya tak belajar kita, nak baru tahu kan. Tak apalah. Apa yang tahu tu jadi ilmu lah nak. Jadi tentang detail perkenaan dengan hamba abdi ni kena tengok hadis. Antara yang mudah nak fahamnya ialah tidak boleh jual hamba abdi yang pandai main muzik atau penyanyi. Tak boleh jual. Hamba abdi yang sudah diajar menyanyi atau main muzik, ataupun dia sudah pandai main muzik dan nyanyi, tidak boleh dijual kepada orang lain. Tak boleh jual. Dia kena bela sampai mati. Kalau jual, orang yang beli akan paksa hamba abdi dia tu menyanyi dan main muzik. Bermakna menyanyi dan main muzik ni adalah haram. Hadis tu pukul belaka. Bebas saja itu tak boleh. Ha? Bebas saja tu. Bebas tak apa. Nak jual tak boleh. Nak jual tak boleh. Dia jual kan. Maksudnya kalau bebas dia buat Bebas tak apa dah, dia diri dia sendiri dah. Dia diri sendiri dia dah. Tapi dalam Islamnya memang membebaskan hamba abdi ini satu pahala yang besar. Pula ya. Jadi ada orang yang beli hamba abdi, kemudian dia bebas, beli bebas. Pahala besar tu. Orang yang membebaskan hamba abdi itu pula jadi kaya misalnya, dia mati, tak ada anak, tak ada apa, maka harta dia tu boleh dipusaki oleh tuan dia, bekas tuan dia. Hamba abdi perempuan, wali dia nya ialah tuan dia. Tak boleh kahwin, dia boleh subuh dengan hamba abdi dia. Tapi kalau hamba abdi dia tu nak kahwin, dia kena sucikan daripada, dia kena ada iddah juga 3 bulan, kena ada iddah juga, baru boleh dia dikahwinkan dengan orang lain. Bermakna suami tuan dia tu tidak boleh setubuh lagi dengan dalam masa 3 bulan tu. Namun tidak, tak boleh kahwin perempuan tu. Oh, mana dia kena bebas tu 3 bulan baru boleh kahwin. Dia kena, maknanya iddah. Semacam iddah ni juga lah.
Tapi tidak edah dia duduk dalam tuan dia. Cuma tuan dia tak setubuh selama 3 bulan. Bermakna siapa-siapa yang zina, perempuan tu tak boleh kahwin sehingga 3 bulan. Orang zina, dia tidak boleh kahwin dengan nak tutup malu tu dengan lelaki tu sehingga 3 bulan. Kalau dia mengandung, maka edah dia ialah melahirkan. Banyaklah kita ni. Bukan? Banyak ni orang kahwin ni. Dan nikah tu tak sah. Lebih-lebih lagi nikah dengan mengandung. Kadang-kadang mengandung. Maksudnya menikah dengan mengandung tak boleh, tak sah. Memang tak sah lah. Dia syarat menikah tidak boleh mengandung. Sebab tu ada edah tu. Edah tu tak, kerana tak nak mengandung tu lah. Kalau satu orang perempuan yang putus haid, dia nak kahwin, ada edah juga 3 bulan juga. Walaupun putus haid, dia syarat dia. Tapi kalau mati 4 bulan. Edah mati. Mati, suami mati tu 4 bulan. Jadi semua ni tujuannya supaya anak yang dikandung tu rahim tu kosong lah. Oh, tak boleh. Sebab anak zina tidak boleh mempusaki harta. Tapi boleh diberi wasiat lah. Wasiat boleh. Ada ayat Quran pula. Iaitu nak beri wasiat, kita nak beri wasiat harta kita pada siapa-siapa boleh. Bermakna kepada anak zina kita tu boleh lah. Jadi mereka duduk sembunyi-sembunyi itu pasal takut harta tu lah. Bukan? Yang kedua, kalau yang anak tu pula perempuan, dia tak boleh jadi wali. Wali hakim lah. Kalau wali hakim, tak sakit tubuh lah kan tak? Sakit tubuh dengar. But this is bila agama ni sudah rusak, maka kerosakan tu banyak benar lagi lah. Tak buat lagi dah, tambah. Tadi ayat tadi bila kita tengok satu orang buat dosa tu banyak lagi ya. Dalam solat Ha? dalam solat pun tak betul. Apa dia? Dalam solat dah tak betul gitu. Ada belaka. Jadi berkenaan dengan mazhab Syafi'i yang kata boleh bapak dia boleh kahwin dengan anak zina dia tu, itu dihina kita seluruh dunia Islam. Pasal memang tidak ada orang kahwin dengan anak dia. Tak. Jadi fatwa tu saya sendiri tak setuju dengan Imam Syafi'i. Saya cakap terang lah, depan-depan ni belaka. Saya boleh kahwin dengan anak apa kan? Baik, kisah situ. Jadi cuma ceritanya ialah anak zina ni akan tidak boleh bersaka. Bersaka tu satu hal. Lepas tu bila kahwin tu tak sah. Tak sah tu anak yang berikutnya, anak zina lagi, duduk tu dalam keadaan zina. Allah. Tapi ibu bapa ni kata, alah tak apalah, tutup malu. Lah, dia tak mereka lah. Ya, antara mereka, antara Johor ni kan, kamu duduk sini, setahun duduk sini, sampai beranak, misalnya, begitu kan? Saya tutup malu. Ni masalah terbesar ni. Seletup pejam mata setengah-setengah ustaz. Cerita ni. Habis itu, fa'innahum, maka mereka ini ghairu malumin, tidak tercela. Mana dia buat tu tidak berdosa. Faman ibtagha, siapa-siapa yang mencari, maka sesiapa yang mencari wara adzalika, di belakangnya sedemikian tadi, faulaika humul adun, mereka ini orang-orang yang melampaui batas. Mana tak dengar kata juga melampaui batas dosa.
Anda buat tunjuk aurat kita kepada selain daripada beritahu ni, 2 saja boleh kita tunjuk aurat, isteri kita dengan hamba abdi. Orang lain no. Kecuali terdesak medical case apa semua lah. Waktu tak ada masalah tu. Tak ada masalah. Tak ada masalah lah medical punya case ni. Kalau berlakon tak? Berlakon tak payah tanya lah. Celih juga. Anak apa? Kalau anak sendiri pun dia awet lah. Mengajar. Dia kata ni tak boleh ni. Dia duduk berzina dengan anak ni, kini dah ni. Ngamuk pun tak boleh. Ngamuk pun tak boleh. Tak boleh. Bila sudah akhir balik, dalam Quran kata kena pisah tempat tinggal. Tempat tidur kena pisah. Anak lelaki, anak perempuan kena pisah tempat tidur. Bila dia sudah akhir balik, tak boleh lagi. Ini jangan sekali-kali awak tidur dengan anak perempuan awak. Tidur biasa je lah. Duduk sebelah, berepek dengan anak perempuan awak tidur. Walaupun di ruang tamu apa ada, semua orang ada, tak boleh. Masuk seh sudah. Masuk atu sudah. Ada di Kelantan tu dia berzina dengan anak tiri dia. Kita opsi gini lah, masuk dah rumah kan. Sebab tu rumah ni kalau kita ada anak, kena ada. Kalau anak tu besar kena 3 bilik. 1 anak lelaki, 1 anak perempuan, 1 kita. Kena 3 bilik sekurang-kurang. Kalau tidak, awak mendorongkan mereka ni dalam maksiat. Tak boleh dorong tu, tak boleh lah. Kita kata anak kita okey lah. Dia sedap dia. Dia syekh ni masuk tak kira bila. Sampai di India ni dia rumah tak ada bilik kan. Rumah bilik ibu bapa ya, pada anak belaka. Hidup sekali belaka. Dia ada yang anak terzina ada. Terzina. Dia jaga malam duduk sebelah. Ingatkan bini dia. Ingatkan anak dia. Ingatkan mimpi. It really happens, you know. Ya bapaknya ingatkan mimpi. Ya anak pun ingatkan mimpi. Dipanggil terzina. Ada okey di India, Pakistan. Malaysia ni duduk senyap ni masa hukum hudud tak keluar, apa tak keluar ni duduk senyap lagi lah. Dia tidur sekali ya, tidur sekali. Habis itu walladzina hum li amanatihim, dan orang-orang yang mereka itu terhadap mengawasi agama, terhadap amanah. Walladzina hum li amanatihim, dan orang-orang yang terhadap amanah agama sini. Jangan kata amanah biasa, amanah agama. Apa dia amanah agamanya? Iaitu segala hukum ni kena jaga. Wa ahdihim, dan janji-janji mereka. Mereka ambil berat. Janji kalimah syahadah ada, dia jaga sungguh. Janji kalimah syahadah dia jaga sungguh. Mereka jaga sungguh. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang terhadap solat mereka itu, solat waktu yuhafizun, mereka jaga. Tadi dia kata khusyuk tadi tu. Tadi dia sembahyang dengan khusyuk. Yang ni pula dia jaga, iaitu cara jaga solatnya ialah sembahyang ikut waktu. Maksud waktu solat. Solat pula bagi lelaki kena solat di masjid. Mereka jaga. Tidak dalam sentiasa duduk lewat waktu. Masuk waktu sembahyang, masuk waktu sembahyang.
jaga waktu semaya. Jaga belakang lah, perbuatan semaya berjaga, waktu semaya berjaga. Ya? Tak ada semaya di lembek ke apa, semua tak ada belakang lah. Ni semaya, yang tadi semaya khusyuk. Semaya tu khusyuk. Khusyuk tu maknanya dia faham isi kandung ayat-ayat yang dibaca. Bahawa khusyuk, dia sudah beriman. Iman dia yang bila dia faham oleh itu, iman tu akan menyebabkan dia jadi khusyuk. Selagi kita tu solat tidak pernah lagi titik air mata tu, mana tidak anu lagi lah. Nah, mana kita satu hari boleh sembahyang di mana solat kita tu menitiskan air mata. Walaupun sekali semua hidup tak apa dah. Kau tahu tak? Bahawa saya menitis air mata dalam solat tu pahala besar. Besar. Payah pun kau benda boleh buat Tapi Nabi kata kalau kamu tak boleh menitis air mata, kamu buat menitis pun tak apa dah. Buat. Boleh. Ada yang Nabi buat. Mana cuba juga dah suruh dalam solat. Pasal dengan cuba tu melahirkan satu kehendak yang besar. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ulaika, orang-orang yang ada sifat seperti ini, humul warithun, ialah mereka yang mewarisi. Apa dia? Mewarisi syurga. Mewarisi daripada Nabi Adam dulu. Macam Miriam yang meninggal tu, suami dia yang mati kafir, dia tu mati beriman. InsyaAllah dia akan dikahwin dengan orang beriman. Dari surga tu dia masuk dalam suami dia orang beriman. Gitu. Alladzina yarithuna al-firdaus, iaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Siapa-siapa yang boleh jaga semua ni boleh masuk surga Firdaus. Kalau tidak, surga lain. Surga Firdaus ni surga yang kelas sekali. Hum, mereka itu fiha, dalam surga itu khalidun, jika ditakdirkan masukinya kekal selama-lama. Habis kat tu sifat-sifat orang mukmin. Sifat dia. Ada sifat luaran yang boleh cam lah. Kalau kita tengok dia tu boleh cam dengan sifat orang mukminnya lagu ni. Mudah nak camnya ialah sifat orang mukminnya ialah dia sembahyang di masjid. Tanda dia. Ramai yang sembahyang di masjid juga lah ni pun, tapi musyrik saja. Kerana bid'ah syirik buat belaka. Macam musyrik Mekah tu, dia sembahyang di Mekah, di Kaabah. Awak ingat musyrik Mekah tak sembahyang ke? Sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, apa? Dia kata, tidak kata ya Rasulullah, kami waktu dalam jahiliah dulu ambil wuduk dulu sebelum solat. Maknanya wuduk pada, solat pada. Mereka solat di Masjid Haram, ada Kaabah tu. Cuma di depan Kaabah tu ada berhalanya. Ini macam churches, gereja-gereja yang buat, yang dibenda dengan emas tu, kan? Oh, Islam hari itu cokel lah, cokel semua, cairkan balik, bagi lah tu. Syiah lah tu, dia kubur rumah lah tu, kubur Syiah lah tu. Sebab tu Syiah dengan Kristian ni dia serupa. Awak nak syarah kepada Syiah, awak kena reti ayat-ayat berkenaan dengan Kristian. Sifat serupa Dalil kenapa Allah Ta'ala nak beri syurga Firdaus ni.
Walaqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami lah yang menciptakan manusia itu min sulalah, daripada sperma, sperm, min tin, min tin, sulalah, saripati, min tin, daripada tanah, iaitu all ingredients for the sperm is in the soil lah, is in the earth. Benar-benar chemical compound tu semua ada dalam tanah ni. Tapi Nabi Adam dia buat daripada tanah betul. Ada pun manusia yang ramai-ramai anak cucu dia ni dibuat daripada sperma lah, sperm lah. Thumma ja'alnahu, kemudian kami jadikan keturunannya nutfah, saripati, yang tadi saripati daripada tanah tadi. Saripati, silap tafsir tu. Silap tafsir, sulalah. Sulalah tu makna saripati mintin daripada tanah. Silap tafsir saya tu. Saya tak tengok ayat sebelum, lepas pada tu ada berkenaan dengan sperma tu. Thumma ja'alnahu, kemudian kami jadikan keturunannya nutfatan min qararin makin. Nutfah iaitu sperma yang disimpan, yang ditempatkan dalam tempat yang kokoh, iaitu rahim. Sperm tu disimpan situ, dia maknanya dicipta anak tu dalam rahim dia. Dicipta tu dalam rahim dia. Sperma tu masuk dalam rahim. Anak tu dicipta dalam rahim, fi qararin makin, dalam tempat yang kokoh. Thumma khalaqna, kemudian kami jadikan an-nutfata daripada sperma tadi, alaqatan, segumpal darah, seketul darah. Jadi bila tengok dari segi mikroskop tu, dia akan nampak macam lama-lama dia pecah dua. Satu sel, asal satu sel dia jadi satu sel gitu. Sel tu jadi panjang itu, bila panjang tu jadi gede gitu. Pecah, split itu tu. Jadi yang ni pula pecah dua. Yang kembar dua, terpecah tu tercabut, cabut. Terpecah dua, dia sepatut melekat, tercabut. Tercabut tu jadi dua. Jadi kembar serupa. Yang kembar tak serupa tu maknanya dua janin yang asing-asing. Ini daripada satu janin. Satu dia pecah jadi dua. Pecah. Jadi dua anak kembar, ataupun anak kembar 4, atau 4, atau kembar 3. Jangan-janganlah kembar 3, 4 ni. Jadi ya, daripada pecah-pecah tu nampak macam seketul darah. Fa khalaqnal 'alaqata, dan kami akan jadikan seketul darah itu mudghata, jadi seketul daging. Fa khalaqna, maka kami jadikan mudghata, daripada seketul daging itu idhama, menjadi tulang-tulang, iaitu jadi organ-organ. Organ yang akhir sekali dicipta ialah kulit lah, kira-kira kulit lah sekali. Kulit cover semua kali. Idhama tu makna tulang. Tulang tu makna organ. Tulang tu simbolik bagi organ. Tulang tu sendiri organ. Jadi organ-organ tu jadi mana situ organ tulang, ada lagi jadi jantung, jadi hati, jadi usus, apa semualah organ-organ, tangan, apa semua. Fa khalaqnal 'alaqah, kemudian kami jadikan daripada seketul darah tadi juga, seketul daging tadi itu,
Faqasawna, maka kami bungkuskan idhama dengan tulang tadi, lahma dengan daging. Bila tulang tu, mula-mula tulang, kemudian tulang, bentuk tulang tu dibungkus dengan daging. Thumma ansha'nahu, kemudian kami menjadikan, tukar, mana jadikan, ansha'na tu jadikan, mana tukar kan, khalqan, menjadi ciptaan akhar, ciptaan lain. Daripada situ tu, daripada lepas pada tu jadi ciptaan-ciptaan lain, jadi organ-organ dan sebagainya. Nah, daripada yang melekat di tulang tadi menjadi organ-organ lain. Fatabarakallah, maka maha berkat Allah, ahsanul khaliqin, dia sebab dia tu sebaik-baik pencipta. Sebaik-baik maha pencipta, sebaik-baik yang maha mencipta. Oh, dia kata maha suci belaka. Sebab tu dia duduk serabut kita ni. Dia tafsir maha suci. Kau tengok semua tu. Kau buka kita lain pun. Maha suci, maha suci. Except if you read the Quran from the other languages. Semua kata Fatabarakah tu maha berkat. Kata. Maha suci subhanallah. Tabarokat tu Berkat. Tabarakah berkat. Lama dah beritahu ni. Sorry lah. Sudah baru dah. No, lama dah beritahu. Zul tak tahu 10 kali. Malam ni baru payah. No, betul. Nak beritahunya, banyak ayat-ayat Quran yang kita difahamkan lewat. Hari ni orang ni faham dah, orang lain dah lagi. Gitu. Kita faham yang ni, orang lain dah lagi. Orang lain faham yang ni, kita yang ni tak juga. Ni ada bab ni kita faham lebih yang ni. Dia tutup, kita buka situ. Nah. Wa tabarakallah, maka maha berkat Allah, ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Thumma innakum, kemudian kamu, benar-benarlah kamu ba'da zalika, selepas daripada yang demikian tu, lamayitun, pasti akan mati. Lam tu maknanya pasti. Kalau bahasa kita ni lam, la tu, lamayitun tu, la tu, lam tu. Dalam bahasa kita mana pastilah. Bahasa Arab ni dia huruf lam sebiji lah. Pasti akan mati. Thumma innakum, kemudian kamu benar-benarlah yaumal qiyamah, di hari akhirat kelak, yub'atsun, pasti akan dibangkit balik. Dibangkitkan hidup balik. Walaqad khalaqna, kami telah menciptakan fawqakum sab'a, kami telah menciptakan di atas kepala kamu itu sab'a, 7 tara'iqa, 7 lapis. 7 lapis tara'iqa. Tara'iqa itu 7 lapis. 7 lapis langit lah. Wa ma kunna 'anil khalqi 'afilin, dan kami adalah benar-benarlah kami, tidaklah kami, dan tidaklah kami terhadap segala penciptaan kami buat ini ghafili, lalai, makna tak jaga. Dia semua jaga semua. Bila fikir tentang dia jaga saja ni pun kita heran dah. Tak boleh nak fikir dah jaga tu sendiri. Awak cuba bayangkan, kita ada 7 billion 7 billion people on earth. Allah Ta'ala tu tahu semua sekali tu serentak. Every second you do tu, semua sekali dia tahu apa. And yet binatang pula tahu juga, korban tahu juga. Lepas tu bintang apa semua, air mengalir laut tu, dia tahu habis, semua tahu apa. Wa anzalna minas sama'i ma'a, dalil lagi, kamilah yang menurunkan, kamilah yang menurunkan daripada langit itu air biqadarin, dengan sukatan. Sebab kalau dia buat mari sekaligus kan, Allah. Okey, ini bukan orang yang tak, orang kafir lah senang, ataupun orang yang tak percaya pada tauhid, mengesahkan ataupun orang yang tak kenal Tuhan dia. Gini, di Kelantan sekarang ada banjir.
Di Kelantan sekarang kita ya tidak, kita hanya redup, mendung gitu. Yalah kita ni sini. Awak cuba bayangkan tu, air hujan yang banjir menyebabkan banjir Kelantan tu. Kita tengok tu duduk di awan ya air tu. Duduk situ ya air tu. Duduk dalam awan tu. Sedangkan yang jatuh ke bumi tu, air tu berkaki-kaki di dalamnya. Tapi yang duduk di langit tu tak nampak banyak pun. Banyak tu air dalam langit tu, di udara tu banyak. Tapi kita nampaknya nampak sikit ya. Kita tengok awan tu nampak sikit ya air. Tapi air tu banyak menyebabkan banjir Kelantan sekarang ni. Lepas tu awak telefon orang Kelantan sekarang ni, awan ada lagi tak? Ada lagi. Mana banyak lagi tu dia reserve je tu. Dia tu berkodarin, bukan kodak ya tu. Yang banjir tu bukan banjir Kelantan tu, bukan banjir Balam Taka tu. Tak. It is no more sistem dia jaga bumi. No more sistem boleh. Kita ni kata Allah bala mari. No, bukan bala apa. Awak tahu tak? Hujan di banjir di Kelantan sana sekarang ni atau banjir sini ke? Awak tahu pasal apa ni? Saya nak beritahu sikit lah rahsia Tuhan sikit dulu. Yang saya tahu. Tak banyak pun saya tahu pun. Tapi daripada sikit yang saya tahu tu, saya nak beritahu sikit pada awak pula. Sikit sangat lah Pak. Tak. Kalau saya beritahu banyak yang saya tahu sikit tu, takut banyak takut banyak sangat tak ada nak mengajar banyak ni. Pasal ni soalan satu ya. Ayat satu ya. Sikit 10% nama Ustaz, jangan 2.5. Iaitu hujan di Kelantan sana, apa jadi pada hujan? Hujan tu turun. Nak kata dia tumbuhkan pokok memang hutan belantara banyak kan. Tapi turun juga tu nak membersihkan, kalau kita kira-kira membersihkan permukaan bumi daripada masa. Kalau daun kayu ni lama-lama dia reput kan, lama-lama dia reput. Tetapi nak boleh ke jadi baja betul tu, it takes some time tau. It takes some time untuk jadi baja. So bila mari hujan, air ni daun-daun yang reput-reput ni, yang belum lagi jadi baja tak ni, dia jadi tebal di bawah pokok tu. Maka hujan mari bawa daun-daun ni yang dia tidak tidak jadi baja lagi ni, turun ke sungai dan turun ke laut. Cuba bayangkan kalau daun ni tak turun, awak tahu ke apa jadi? Tahu tak? Tak tahu. Daun bawah pokok tu, kalau tak ada benda makan dia, mana daun tu duduk bawah tu. Dan jarang binatang makan daun kering ni. Nah, so cuba fikir, what happen if this dry leaves ya, ataupun semi decay leaves ni tidak bawa ke air, apa jadi agak? Bermakna makin lama makin banyak. Apa jadi agak-agak? Tak tumbuh pokok lain. Mungkin it will destroy the forest. Saya jawab, it will destroy the forest. Macam mana? Any spark aja, the whole forest will be on fire. Just like Australia, just like America, Canada. Pasal tak ada benda kan bawah tu. Bila mari saja lepas putih rokok ke apa saja menyebabkan spark atau kena lightning ke, maka terus terbakar, the whole ecosystem tu burn. Dengan hutan-hutannya sekali hancur. Dan benda ni berlaku pada negara-negara yang ekar. Berarti bukan? So you know now why
di Australia tu kan. Sampai terbakar rumahnya, mati orang ni. Hutan satu hal terbakar ni. Nak boleh tumbuh hutan tu balik. Ambil masa kan. 10 tahun. Ha? 20 tahun. Baik. Baik. Yang dia buat tu pula, kenapa dia buat tu? Maka satu daripadanya ialah nak selamat hutan yang ada di Malaysia ni daripada terbakar. Mungkin satu daripadanya. Tetapi air, iaitu semi-decay material ni akan turun ke laut. Surplus material turun ke laut. Bukan? Jadi mestilah laut tu jadi air kotor. Bukan? Laut tu ataupun sungai tu akan jadi air kotor. Tuhan buat daripada yang kotor tu kepada growth pula, pada kehidupan pula. Bagaimana nak tahu? Dia cipta planktons. You just remember planktons. Planktons ni consume. Air kencing tu dia makan lagi. Iaitu tai lembunya apa semua dia consume semua sekali. Yang semua binatang tak nak makan tu, planktons ni pula yang makan. Dan planktons ni tak boleh tengok dengan mata, kecuali yang jenis kasar. Dia punya variety dia tu millions of varieties pula, berjuta jenis. Dengan rupa, saya beri contoh lah, rupa macam udang pun ada, macam ketam pun ada, macam sotong pun ada, macam lipas pun ada, berbagai-bagai rupa. Tapi dia punya benda tu halus, kecil dia. Dia besar pada kuman. Dia besar daripada kuman, tapi nak tengok payah nampak. Cuma kalau orang biasa bela ikan, budak dulu masa kecil-kecil biasa bela ikan laga, dia ada satu jenis dia panggil, dia jadi kita orang siapa bela ikan laga lah masa kecil-kecil dulu. Dia ada satu tempat di mana air tu jernih. Kemudian ada benda hidup putih-putih, merah-merah pun ada, putih pun ada, di mana tangguk yang tu untuk beri makan kepada anak ikan laga. That is planktons. Itu yang spesies yang besar. Itu spesies yang besar pasal nampak. Tapi spesies yang biasanya ialah halus. Dia boleh makan ini algae, algae menyebabkan air itu jadi hijau tu. Kalau ada dia situ, dalam masa 4 hari air itu automatik jernih. So banyak sekarang oxidation pond dibubuh benda ni, supaya air oxidation pond tu jadi pulih balik. Bermakna you lempar dia jadi plankton bloom ni bagi. Dia jadi bloom, jadi mempiuk dengan cepat. Ambil masa 4 hari baru mati. 4 hari mati dah. Dalam masa sehari dia boleh beranak 1,000 ekor. 4 hari dah mati dah. Dan planktons ni dia boleh convert makanan yang tadi yang tak ada nilai bagi semua makhluk lain tu, tukar kepada kolesterol yang paling tinggi sekali. Bila dia makan, body dia menukar material yang tak berguna tadi kepada Tuhan buat dia menjadi zat makanan yang paling nutritious sekali, paling berzat sekali. And it is the single basic food untuk anak ikan, fish fry. Kalau tak ada benda ni, air laut tu akan jadi hijau dan akan jadi kotor hitam tu air laut. Tapi oleh kerana dia ada ni, it is order like a kidney, macam recycle. Dia makan semua sekali, bukan recycle ni, dia makan semua sekali. Dia convert jadi makanan yang tinggi nilainya, dan makanan yang tinggi ni minat ikan ni makan, anak-anak ikan ni makan, ataupun ikan-ikan kecil makan. Termasuklah ikan paus yang besar sekali makan tu. Jadi apa guna yang banjir di Kelantan tu?
banjir di Asia Tenggara ni ialah supaya ikan boleh biak. Karena plankton ni ialah makanan utama bagi anak ikan. So kita panggil ikan sungai ni, kita panggil ikan darat, kita panggil, bukan? Pasal apa panggil ikan darat? Pasal dia bertelur atas darat. Pasal apa kena bertelur atas darat? Pasal air tu laju. Dia ikan air tawar, air ni laju. So dia bertelur mesti melekat. Kalau tidak, sampai ke laut, anak dia akan mati. So dia pergi ke darat, masuk dalam semok. Oleh kerana tenggelam ni, masuk dalam semok, bertelur situ, ambil masa 11 jam untuk menetas. 11 hours untuk menetas. Bila dia menetas, plankton ni tengah belum lagi. Pasal makanan banyak ni. Dia ni baru menetas. Dan baru menetas ni anak ikan ni berpusing gitu. Tak mana berenang lagi. Macam kita je lah. Macam kita je lah. Lepas beranak tak boleh berjalan lagi. So dia berenang gitu. Kalau dia tak duduk dalam semok, dalam rumput ni, maka anak ikan ni akan ke laut, hanyut ke laut, maka dia ikan air tawar mati. Jadi untuk dia hidup, maka membiak atas darat dalam rumput kampai ni. Jadi dalam masa 3 hari, dia boleh 4 hari dia sudah boleh berenang dan boleh makan. Hari yang keempat barulah egg yolk dia tu sudah habis, baru makan. So 4 hari banjir tu, ikan ni, plankton tu duduk kiri kanan, gini makan, keliling, pusing. Saya tahu, saya boleh ikan ni, saya tahu. Begini kepala, makan tak berhenti. Awak boleh tengok anak ikan tu biar gitu besar gitu. Tengok pagi banyak tu, petang banyak tu, gitu. Kalau tak beri makan ayam ni, slow ya biar. So dia cuci air, dia jadi sumber makanan. Dan ikan yang kita bising-bising sana itu ialah sumber makanan kita. Yang balance air yang pergi ke laut tu pula, plankton belum di laut pula. Iaitu plankton yang duduk air masin pula. Jadi masa ni semua ikan laut tu pula mari ke darat untuk bertelur. Termasuklah ikan sardinnya, ikan selayangnya, ikan benda semua, ikan kerapu, siakap semua membiak serta-merta dalam masa musim tengkujuh ni. Dia lebih subur tengkujuh lah. Tak ada, ni masa dia bertelur. So sekarang ni manusia je buat flood litigation programs Halang banjir, supaya menghalang banjir, kerana kita tak nak maulah tanaman kita lah apa benda. Jadi side effect dia kita tidak ada ikan. So bila tak ada ikan, what will happen to the river? Makanan banyak. So kotor. Apa dia ni saya cakap ni? Zalikumullah. Itulah dia Allah Rabbi, Tuhan saya, wa rabbukum hawa. Fa'buduhu, sebab dia. Hadza siratal mustaqim, ni jalan tu. Tutup dia. Tutup sekali.